Dah boleh mula ke? Okey ke? Dengar ke suara? Nak tanya, dengar suara tak? Dengar suara tak? Okey, dah pukul 9 lebih dah ni. So, Kak Aiza boleh mula ya? Ke nak tunggu sekejap lagi? Okey. So, rasanya Kak Aiza mulalah kot. Boleh ya? Boleh mula ya? Okey. Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, kita mulakan majlis program malam ni lah. Lebih senang kan? Dengan umur kitab ya. Okey, Kak Aiza mulakan malam ni macam inilah. Sebenarnya mulanya macam gini. Macam mana cakap nak mula ya? Okey. Kak Aiza ada beberapa topik yang nak Kak Aiza bagi tahu. Tapi disebabkan Kak Aiza punya tajuk ialah bagaimana motivasi Kak Aiza boleh sembuh dari gastrik. Okey? So, kita buat benda tu. Okey? Kita fokus pada bagaimana cara motivasi untuk Kak Aiza kongsikan dengan you all untuk sembuh. Okey.
Okey, sedikitlah pengenalan, okey. Kalau untuk kawan-kawan yang tak kenal Kak Aiza, Kak Aiza ni dah sakit gastrik lama. Okey, lama sangat sejak daripada Kak Aiza kecil. Okey, Kak Aiza masuk hospital umur Kak Aiza 11 tahun. Disebabkan oleh masa tu kita tak tahu kita gastrik, tapi sebab Kak Aiza makan nenas. Jadi bila makan nenas, masuk hospital, dan start daripada situ Kak Aiza on and off. Okey. Gastriknya on and off. Tapi masa tu kita tak tahu. Okey, kita tak tahu itu adalah gastrik. Kita ingat sakit perut biasa. Bila Kak Aiza dah on and off, Kak Aiza ingat lagi pada tahun masa tu Kak Aiza tingkatan 2. Okey, tingkatan 2, rasanya itulah first time Kak Aiza kena serang dengan anxiety. Tapi kita tingkatan 2 umur 14 tahun, kita tak tahu apa-apa. Sebabnya masa itu ada satu kes yang besar lah berlaku di tempat Kak Aiza. Jadi nak masuk rumah tu, tiba-tiba kan kita rasa meremang-remang tau. Kita rasa from head to toe meremang, seram sejuk, berpeluh dan akhirnya terduduk depan pintu rumah. Tapi masa tu kita tak tahu, masa tu kita 14 tahun kan. Jadi kita tak tahu itu adalah anxiety. Kak Aiza ingat masa tu Kak Aiza stres sebab nak periksa. Okey. Lepas tu Kak Aiza tak pernah kena serang lagi anxiety. Tak pernah kena serang, tapi gastrik ya. So bila gastrik, benda yang bapa Kak Aiza, dia akan bawa Kak Aiza pergi hospital dan Kak Aiza akan dapat ubat MMT. Dulu zaman Kak Aiza tak ada Gaviscon, tak ada macam-macam lah jenis ubat sekarang, macam sekarang. Tapi kami zaman Kak Aiza ada ubat MMT. Kita orang panggil ubat kapur. Okey, itu Kak Aiza punya sedikit lah latar belakang gastrik Kak Aiza, macam mana Kak Aiza kena gastrik. Dan untuk kali pertama Kak Aiza kena anxiety masa umur 14 tahun. Okey. Masa Kak Aiza belajar, anxiety tak ada, tapi gastrik dia start teruk masa Kak Aiza belajar. Tapi sebab masa tu kita ingat itu hanyalah sakit perut biasa. So kita sakit perut tu kita telan MMT. Sebab masa zaman Kak Aiza tak ada Gaviscon ya, tak ada Gaviscon. Okey, Assalamualaikum semua untuk kawan-kawan Kak Aiza. Okey, Kak Aiza sambung ya. Okey. Lepas Kak Aiza kerja, itu makin teruk. Sebabnya tekanan. Okey. Makan waktu tak tentu hala. Sebab kita kerja kan. So kita kerja ni kita tertakluk kepada deadline, stres. Kak Aiza tahulah kerja macam mana kan. Kak Aiza orang media. Sorry. So bila kita orang media ni, kita mengejar orang untuk cari story. Jadi makan entah ke mana. Stres lagi. Dan bos-bos zaman Kak Aiza ni, Masya Allah. Jenis yang main cakap lepas sajalah. Okey, tapi mereka itu memang orang kata latih to be. Bila kita masuk di dalam media punya line, itu latih to be. Okey. So masuk kerja, seingat Kak Aiza, daripada Kak Aiza kerja sampai Kak Aiza berhenti kerja, lebih kurang dalam 18 ke 19 tahun, 18 ke 17 tahun macam itu. Kak Aiza kena serang anxiety 2 kali. Tapi masa tu walaupun Kak Aiza dah kerja, kan kita terdedah dengan macam-macam info, tapi kita tak tahu itulah anxiety. So, dan 2 kali anxiety tu menyerang Kak Aiza sewaktu Kak Aiza nak semayang.
So memang kita rasa seram sejuk. Kita macam tak tahulah macam orang cakap, memang macam nyawa pun dah tinggal-tinggal nyawa macam gitulah. Tapi serangan tu tak lama, lebih kurang dalam 5 minit aja macam tu. Okay. So bila Kak Aiza berhenti kerja, gastrik agak teruk, tapi tak seteruk masa kerja. Tapi datang pula simptom-simptom Kak Aiza nak kena GERD dan anxiety. Okay, first symptom ialah sebulan sebelum itu, Kak Aiza akan bangun dari tidur tepat pukul 3 minit pagi. Tak pernah berubah. Paling kalau berubah pun dalam satu minit macam itulah. Okay. Last kali benda tu ialah Kak Aiza kena di Pekanbaru, Indonesia. Okay. Kak Aiza bangun dan first terlintas dekat fikiran, ada tak senarai hospital yang dekat dengan hotel aku? Itu, tapi masa tu kita tak tahu tau. Kita tak tahu itu adalah simptom anxiety. Kita ingat kita risau sebabnya kenapa bangun pukul 3 minit ni tak pernah bangun. Tak pernah tak bangun. So bila balik ke Malaysia, okay, masa tu Kak Aiza dah berhenti kerja ya. Bila balik ke Malaysia, first yang Kak Aiza notice ialah Kak Aiza batuk tak berhenti. Okay, sebab Kak Aiza keturunan semput. Jadi Kak Aiza ingat Kak Aiza batuk itu adalah disebabkan oleh Kak Aiza semput. Jadi pergilah jumpa doktor. So doktor bagilah nap, okay. So balik tu selalunya kalau Kak Aiza lepas kena nap, lepas tu dia dah apa orang kata dah lega. Tapi tak lega-lega. So the next day Kak Aiza pergi lagi, doktor buat check up semua sampai Kak Aiza marah doktor. Kak Aiza kata, saya semput ni, nafas saya tak cukup. Tapi doktor kata, you are fine. Dia kata, you tak ada apa, you punya lung clear. Okay, so Kak Aiza ambil jugalah ubat dia. And then balik, dah 3 bulan, semput pun tak sihat, tak betul, tak berhenti lagi. So Kak Aiza pergi jumpa doktor. Kak Aiza pergi jumpa doktor sebab Kak Aiza takut Kak Aiza kena TB. So buat juga check doktor. So doktor kata, you are fine, you tak ada TB, you tak ada apa, you lung you clear. Kak Aiza kata, tapi kita tak ada nafas kan? Bukan tak ada nafas, kita tercungap-cungap. Macam tu. Okay. So lepas tu bermulalah macam-macam simptom yang datang. Sorry sebab Kak Aiza boleh tekak kering. Okay, macam-macam lah simptom yang datang. Dan kemuncaknya yang macam Kak Aiza bagi tahulah, Kak Aiza tak boleh bawa kereta. Setiap kali keluar je daripada pintu rumah, nafas pun macam kita bernafas macam ikan tak cukup oksigen. Ikan berada di atas darat. Okay, tercungap-cungap. Okay. So Kak Aiza jumpa Umi. Itu rasanya Kak Aiza dah cerita kot kan. So Kak Aiza berubat. Sebab ramai yang tanya dengan Kak Aiza, macam mana Kak Aiza boleh sembuh? Apa yang memotivasikan Kak Aiza untuk sembuh? Okay. Yang Kak Aiza nak sangat kongsi dengan you all ialah, okay, first kali you all kena rawat perut. Dan you all kena jaga pemakanan. Itu adalah konsepnya. Okay? Kena jaga, orang kata apa? Kena rawat perut dan jaga pemakanan. Okay. Ramai yang WhatsApp tau yang tanya, ramai yang WhatsApp yang tanya dengan Kak Aiza. Kak, dia kata, saya pantang macam gini, tapi kenapa tak sembuh? Okey. So Kak Aiza tanya, you pantang semata-mata atau you pantang you rawat perut? Okey.
So dia kata, Kak, saya tak makan macam gini, saya tak makan macam gini. Betul. You tak makan pedas, you tak makan berangin, you tak makan gas. Tapi masalahnya perut you tak rawat. Macam mana you nak sihat? Kan? Kak Izzah bagi macam ginilah perumpamaan, ya. Okey, lutut you luka. Okey, contohlah lutut you luka, nampaklah kan luka kat lutut you jatuh, nampak perut lutut you luka. Okey, mesti ada beza kan? Kalau you just rawat lutut you yang luka itu menggunakan ubat kuning sahaja semata-mata, okey. You rawat macam gitu, okey. Dengan satu lagi you rawat lutut you itu dengan you letaklah ubat kuning, you letak ubat yang sapu yang ada antibiotik. So bezakan mana yang cepat pulih. Okey? Mana yang cepat pulih, mana yang lambat pulih. Sama juga perumpamaan kenapa Kak Izzah cakap kita kena rawat perut dan jaga pemakanan. Itu sebabnya. Okey, perut kita luka. Okey, luka. So, bila luka, betul, pantang tu betul. Kak Izzah tak mengatakan pantang. Okey, Kak, saya pantang, saya buat macam ni kan. Okey, tapi kenapa perut saya masih sakit? Saya dah pantang. Tapi you tak rawat perut. Okey. Konsep dia sama je macam luka yang kat kaki tu. Okey, you pantang. Okey, you pantang ikut pantang yang betul. And then you rawat perut you dengan manisan Gesta. So mesti ada beza kan? Mesti ada beza. Okey, you rawat diri you dengan manisan Gesta, dengan jaga perut dari segi konsep pemakanan yang betul, dengan you jaga makan saja. Kan? So tentu yang merawat dengan manisan manisan sirap, bukan manisan Gesta, manisan dara. Minta maaf cikgu. Minta maaf. Okey. Okey, kita sambung balik ya. Okey, you rawat you punya perut dengan manisan dara dengan pemakanan yang betul, plus you cuma jaga makan. So mana yang rasa-rasanya lah kan, okey, yang cepat pulih? Cuba fikir, kan? Of course lah yang you rawat dengan you jaga makan, itulah yang cepat pulih. Kan? Yang jaga makan tu betul, dia akan pulih, kan? Tapi ambil masa yang lama. So kenapa kita mesti menunggu masa yang lama untuk pulih, sedangkan kita ada pilihan untuk sembuh dalam masa yang singkat, kan? Cuba fikir. So sebab itulah Kak Aizah suruh makan manisan dara plus dengan jaga pemakanan. Dan jaga pemakanan ni pun juga bukan jaga semata-mata makan macam gini. Gula tak ambil, gula tak boleh makan, buah macam gini, macam ni, bukan. Pemakanan tu kita jaga dengan jaga cara yang betul. That's why kita punya perawat buat e-book. E-book ada manisan dara, ada makanan-makanan yang bernutrisi ada. Masalahnya di sini orang kita ialah bukan nak cakap, tapi masalahnya di sini adalah skeptical tentang produk yang berasaskan alami. Dan juga skeptical, mungkin dia fikir dia ni just nak ambil kesempatan. It's a scam. Orang selalu akan anggap macam tu. Compare dengan kalau dia pergi ke tu dapat ubat lah kan. Sebenarnya kan tak ada masalah pun kalau kata ada anggapan macam gitu. Tapi kita kena ingat ya,
ubat ini, okey, sebab itu dinamakan ubat generik. Generik, okey, generik. Yang perubatan alternatif ini adalah herba. Kesannya mungkin berbeza, okey. Tak kata ubat tu salah, tak, okey. Kan, tak kata ubat tu salah. Boleh cuba, tak ada masalah. Sebab Kak Aiza pun mencuba juga dulu kan. Sebelum Kak Aiza buat jumpa dengan Umi, Kak Aiza juga mencuba ubat. Okey, tak salah. Tapi kena faham konsepnya itu. Okey, perubatan alternatif termasuk herba berbeza dengan perubatan moden yang dibuat oleh syarikat farmaseutical. Berbeza, sangat berbeza. Okey. Yang ini ada klinikal, yang maksudnya yang apa? Yang perubatan moden. Dia klinikal. So bila klinikal, dia ada research. Dia ada research, dia ada orang kata ada KKM, okey. Yang ini adalah perubatan alternatif. Maksudnya semula jadi. Alternatif ni banyaklah, macam akupuncture pun alternatif kan. Apa nama NLP pun alternatif, macam gitulah. Okey. Tapi perubatan alternatif ni, contoh, kenapa orang selalu tanya kan, ada tak KKM? Ada tak KKM? Okey. Untuk pengetahuan, okey, ini berdasarkan pengalaman Kak Aiza kerja dulu ya. Okey. Produk-produk alternatif yang berasaskan makanan, mereka tidak memerlukan KKM sebab ia consider sebagai makanan. Okey? Ubat yang farmaseutical memang memerlukan pelepasan daripada KKM. Okey? Sebab dia ada klinikal, dia ada kajian, dia ada apa semua. Itu Kak Aiza tak nak pergi lagi dalam lah. Okey. Cumanya, okey, Kak Aiza nak sentuh ialah pandangan persepsi orang tentang ubat-ubat alternatif. Okey. Sebab kita tak salahkan orang ada persepsi itu, sebab memang ada banyak produk di pasaran yang menyalahi undang-undang. Itu Kak Aiza faham. Okey. Tapi kena ingat ya, kena ingat. Produk Kulusa, okey, produk Kulusa pengeluarannya 1 bulan mungkin tidak lebih daripada 3,000 bekas. Okey? Mungkin tak sampai pun. Produk yang lain, okey, lambakannya di pasaran macam-macam ada. Kan? Dan mesti dia punya skala tu adalah skala yang besar. Okey, produk di bawah 30% herba dikategorikan sebagai makanan. Okey, itu daripada penjelasan daripada Umi lah. Okey. Okey, kita sambung balik. Okey, jadinya okey. Macam mana nak kata produk Kulusa ni adalah produk yang timbang kilo. Cuba fikir. Kan? Kak Aiza ni adalah orang yang sangat skeptikal tentang produk alternatif dulu. Okey? Sangat-sangat skeptikal. Bila Umi cakap makanlah makanlah manisan. Okey. Apa yang difikirkan masa tu? Masa tu difikirkan, yang ini mesti tak ada KKM. Yang ini mesti macam ni. Tapi kita tidak mendapat maklumat yang betul, kan? So bila kita dapat maklumat yang betul, okey, barulah kita yakin. Jadi yang Kak Aiza minta, dapatkan maklumat yang betul. Okey, dapatkan maklumat yang betul tentang sesuatu produk itu. Okey. So Kak Aiza tak nak sentuh banyaklah tentang produk-produk ni kan. Cumanya itu yang Kak Aiza nak bagi tahu. Rawat perut, jaga pemakanan. Itu memang first step untuk kita sembuh. Okey? Jangan pantang orang kata pantang ikut Google.
Okey, jangan pantang ikut Google. Okey, Google ada maklumat yang boleh kita pakai, ada maklumat yang perlu kita tapis. Sebabnya benda ni ialah sesuatu yang orang kata maklumat di hujung jari. Okey? Siapa-siapa boleh buat kan, siapa-siapa boleh letak maklumat, copy and paste. Okey, jadinya kena belajar dengan guru sebenarnya. Okey, kita kena, untuk dapat ilmu, kita kena belajar dengan guru. Okey, ramai yang bagi tahu, tanya dengan Kak Iza. Okey, macam mana kalau macam saya dah makan macam gini, okey, tapi saya kembung. Contoh, saya dah makan apple, Kak Iza, saya dah tengok dalam ni kata makan apple, tapi kenapa saya kembung? Itu yang pentingnya ilmu pemakanan tu. Okey, itu yang pentingnya. Okey, Kak Iza bagi contoh lah. Okey, apple makan gitu memanglah kembung, sebab semua buah bersifat sejuk. Okey, so apple ni kena ada boyfriend dia. Boyfriend dia madu atau kurma. Kenapa pula dua tu? Sebab dia akan jadi balance. Okey. Sama juga yang kata, Kak, saya makan halia, tapi angin saya makin banyak macam tu macam ni. Memanglah, sebab awak tak satukan dia dengan boyfriend dia, iaitu serai. Benda ni kena belajar, dan benda ni tak boleh Kak Iza ajar satu. Memang tak boleh. Tapi beli buku, beli e-book, okey, baca. Di situ ada ilmunya. Kenapa saya kena letak lada putih? Kenapa saya tak boleh makan lada hitam? Okey, kenapa saya tak boleh makan gula putih? Saya kena makan gula merah. Kerana siapa tak boleh makan gula perang? Semua ada. Okey, so itu gunanya e-book sebagai panduan. Okey, sebagai panduan untuk kita. Okey, ada yang tanya Kak Iza boleh ambil gula ke? Kak Iza kata, kenapa pula tak boleh ambil gula? Okey, gula ni penting untuk tubuh actually. Okey, sebab kita ada insulin. Kita ada banyak, dan macam-macam lah kita punya ni, kita banyak hormon, kita apa. Kita kena ambil gula. So kalau tak ambil gula, itulah sebabnya you all melayang. Okey, bukan makan lepas tu Kak Iza, boleh ke kita makan garam? Kan tak kena kencing, tak kena darah tinggi ke? Okey, kena tahu. Okey, kena tahu macam mana nak bubur garam tu. Okey, secubit saja yang. Okey, letak dalam 1.5 liter air putih, secubit je. Okey, itu untuk yang ada reflux. Okey, yang batuk orang kata macam batuk ada kahak tak ada kahak. Okey, ada yang tersekat dekat sini. Okey, itu untuk reflux. Okey, ada yang kata Kak Iza, dia kata macam mana kalau kenapa tak boleh makan lada hitam, tak boleh lada putih? Okey, semua tu ada dalam e-book, dan semua tu Kak Iza belajar. Bukan belajar, you all sekarang senang ada e-book. Dulu Kak Iza belajar, okey, Kak Iza belajar melalui WhatsApp. WhatsApp dengan Umi. Lepas tu Umi pula dia akan WhatsApp Kak Iza, dia akan, okey, Kak Iza buat macam gini. Lepas tu dia tinggalkanlah Kak Iza tu kontang-konting 3 hari dengan menu yang sama. Kan? Kalau dia kata Kak Iza makan sayur masak air. Lepas tu dia tak ada pun nak WhatsApp Kak Iza ke apa kan. Hari keempat dia WhatsApp, baru Kak Iza dapat tukar resepi. Macam tu. Kan? Tapi you all sekarang macam-macam pilihan ada. So ada juga yang tanya, Kak Iza, kenapa tak boleh makan bubur? So makan bubur terkembung. Kenapa? Sebab kita masak dia sampai peroi. Baik makan nasi. Okey? Banyak lagi. Okey, banyak lagi yang perlu you all belajar. Okey, sebab tu Kak Iza bagi tahu, belilah e-book, tak rugi. Dia akan jadi guide kita, okey?
guide kita daripada kita sampailah, kalau kita ajak anak-anak kita akan ikut dan dia akan ajar sampailah keturunan kita yang terakhir. Betul. So itu Kak Izzah dah sentuh ya, bab pemakanan dan bab rawat perut. Okey? So sekarang ni Kak Izzah nak motivasi yang kedua ialah emosi. Emosi tu apa dia keluar untuk orang Johor. Okey. Emosi ni ialah perasaan kita. Okey, perasaan kita. Perasaan kita ni macam-macam kan, kompleks kan. Banyak perasaan kita. Perasaan marah, perasaan perasaan macam-macam perasaan lah. Perasaan I love you pun ada kan. Okey. So, bila kita sakit kan, kita akan rasa kan perasaan kita berkecamuk dan ada masanya perasaan kita kosong. Betul? Kita rasa kita sorang-sorang je dalam dunia ni. Okey? Okey. Salah satu faktor bubur kembung sebab sticky rice. Sticky rice kan. So kembunglah kita. Itu cikgu bagi tahu ya. So emosi kita adalah perasaan kita. Macam-macam kan. Okey, itu yang Kak Izzah rasa masa Kak Izzah sakit. Kak Izzah rasa Kak Izzah useless. Okey? Sebabnya Kak Izzah tak boleh berfungsi sebagai seorang ibu. Okey, anak terabur, suami pun terabur. Macam tu kan perasaan kita. Okey. Lagi satu, okey. Macam mana perasaan emosi ni boleh bantu kita untuk kita bangkit, untuk kita sembuh? Okey. Caranya ialah kita hendaklah letakkan big why. Kenapa nak sembuh? Kenapa? Macam Kak Izzah, big why Kak Izzah nak sembuh sebab Kak Izzah rasa diri Kak Izzah useless. Tidak boleh berfungsi sebagai seorang ibu dan suami. Seorang suami pula. Tak boleh berfungsi sebagai seorang isteri dan ibu. Okey? So sampai dan satu lagi, Kak Izzah tak boleh travel dan Kak Izzah tak boleh makan. Kak Izzah suka makan. Okey? Kak Izzah memang suka makan dan Kak Izzah memang suka travel. Okey? So, letakkan big why. Kenapa you nak sembuh? Memang, you cakap satu hari memang tak jadi. Okey, kena cakap dengan diri. Aku nak sembuh sebab aku nak nak jadi ibu yang lebih baik. Aku nak jadi pekerja yang lebih cemerlang. Letakkan big why tu. Okey, otak kita ni sangat kompleks. Okey, sangat kompleks. Sampai sekarang pun orang tak boleh lagi mengkaji tentang fungsi-fungsi otak. Ada tak boleh mengkaji lah, tapi tak sepenuhnya. Okey. So otak kita ni sangat-sangat kompleks dan kena ingat ya, otak dan perut mereka pasangan bahagia, saling memerlukan. Okey. Perut meragam, otak meragam. Otak meragam, perut meragam. Sebab itu kalau perut lapar, kita jadi temper, kita jadi pemarah. Betul tak? Kita start lah stres, kita start lah macam tu, macam ni, macam tu. Betul tak? Walaupun masa kita sembuh dulu, masa kita sihat dulu, apatah lagi kita sakit. Kan? Jadi bila kita rawat perut, secara tak langsung kita akan rawat emosi kita. Emosi tu di otak lah. Okey, orang kata emosi di otak, di hati. Okey, tapi perut, emosi sebenarnya otak yang banyak memainkan peranan. Sebab otak akan berfikir, dia sayang aku ke? Okey, kita rasa kat dalam hati kan, sayang ke tak sayang, aku ni sihat ke tak sihat, macam tu. Okey, so bila kita, otak kita, perut kita tak
perut kita sakit, otak kita pun akan sakit juga. That's why lah kita berfikir tak berhenti. Nak tidur pun nak tidur pun masih berfikir lagi. Kan? Jadi lepas tu nak buat kerja pun macam-macam kan. Nak buat ni sekejap, nak buat ni sekejap. Last ni tak boleh buat, ni pun tak boleh buat. Lepas tu aku belum sapu sampah. Aku semayang berapa rakaat. Kan? Aku tak boleh semayang. Macam tu lah kan. Aku semayang aku rasa takut. Aku nak mati ke biasa semayang. Macam tu. Jadi berbalik pada asal, rawatlah perut. So bila perut dirawat, secara tak langsung otak juga akan dirawat dan emosi kita juga akan stabil. Okey, bukan stabil lah, akan back to normal lah. Okey, ada orang tanya, Kak Aizah, anxiety boleh hilang? Boleh? Kak Aizah anxiety. Tapi kena ingat kita ni, okey, kalau tak ada perasaan anxiety, kita akan jadi robot. Okey? Masalah kita ialah kita anxiety keterlaluan, takut atau risau yang bukan-bukan. Sebabnya kenapa? Perut lah. Okey? Sebabnya perut. Jadi, rawat perut. Asasnya kenapa kalau setiap kali orang tanya, Kak Aizah akan tanya, dah rawat perut ke belum? Dah jaga Kak Aizah tak tanya kan? Dah pantang ke belum? Kak Aizah tak tanya. Kak Aizah cuma tanya dah rawat perut ke belum? Ada sebab kenapa tanya macam itu. Sebabnya bila kita rawat perut, automatik kita akan rawat minda kita. Macam Kak Aizah dulu, okey. Kak Aizah berubat dengan Umi lebih kurang dalam bulan 11 macam gitu akhir. Bulan 3 Kak Aizah dah sembuh dengan gastrik. Okey. Bulan 3 Kak Aizah sembuh gastrik, tapi anxiety Kak Aizah hilang dalam bulan 6. Bulan 5 nak bulan 6 macam tu lah. Okey. So anxiety ni memang akan ambil masa sikit. Okey. Akan ambil masa sikit untuk sembuh. Tapi boleh sembuh. Kan? Tapi tak boleh lah orang kata, tiba-tiba Kak saya rasa risau lah Kak. Bila ustaz diagnose kan, dia kata okey, dah sembuh. Okey, macam ni anxiety pun dah sembuh, gastrik pun dah sembuh. Tiba-tiba je kan, nampak ular ke nampak cicak ke kan, terkejut lepas tu berdebar. Itu reaksi normal. Okey, kalau tak ada rasa macam tu, itu bukan manusia, itu robot. Okey. Yang ini orang kata Syahrizal, saya selalu bila duk je bangun berdiri kepala nak pitam dengan melayang je. Okey. Kak Aizah nak tanya, awak dah ambil gula tak? Awak bangun tidur macam mana? Adakah awak bangun terus bangun? Okey. Ataupun awak bangun, awak renggang-renggangkan dulu kaki awak. Okey? Kan? Awak renggangkan kaki dan awak bangun. Slow, bukan bangun mengejut. Bila bangun mengejut, itu yang tubuh from head to toe badan pun boleh jam. Okey? So lagi satu, disiplin. Memang sangat perlukan disiplin untuk sembuh. Okey, waktu makan kena jaga. Kenapa Kak Aizah kata 717? Kenapa tak kita kata 617, 717? Okey? 717 maksudnya waktu itu adalah waktu asid keluar dari perut. Kalau tak makan, jadilah puting beliung. Okey? Okey. So, rawat perut, emosi juga insya-Allah akan terawat. Okey? Rawat perut, insya-Allah emosi akan terawat. Okey. Lepas tu, macam mana kita nak rawat emosi kita? Satu kita nak tanya. Macam mana kita nak rawat emosi kita? Okey? Banyak caranya kita nak rawat emosi kita sebenarnya kan. Buat apa yang kita suka. Kalau rasa kita suka, macam Kak Aizah suka dengan lagu rock, slow rock. Walaupun masa Kak Aizah sakit, Kak Aizah buat apa yang Kak Aizah suka, tapi ikut kemampuan Kak Aizah. Okey. Ini ada yang masih belum sembuh. Okey. Lepas tu buat pula main badminton. Macam mana badan awak tak terkejut? Okey, dia kena step by step. Okey. Kalau macam emosi tu kan, okey.
Okey, kita bercerita pasal emosi ya. Okey, buat apa yang kita suka. Kita dah setkan kan big why. Okey, big why kenapa kita nak sembuh. Okey, nak suami nak jaga suami lah, nak jaga anak lah, nak apalah, nak apa kan. Macam Kak Aizah akan travel. Kak Aizah suka travel. Okey, lepas Kak Aizah sembuh, benda pertama yang Kak Aizah buat, Kak Aizah travel. Kan? So, benda yang pertama Kak Aizah buat, Kak Aizah travel dan Kak Aizah makan. Tanyalah siapa-siapa, Arma pun ada, Kak Aizah memang suka makan. Okey, masa Kak Aizah pergi Kelantan hari tu, tengoklah macam mana Kak Aizah betapa suka je Kak Aizah dengan makan. Okey. So, itu big why Kak Aizah. Okey, orang makan sedap, kita tengok aje. Macam mana tu? Kan tak best kan? So, Kak Aizah kata, macam mana pun aku nak sembuh. So, bila kita ada big why, kita akan go for it. Bukanlah kita cakap big why hari ni. Benda ni kena cakap setiap hari Okay, aku nak sembuh, bangun tidur, dalam solat ke apa kan. Ya Allah, aku nak sembuh ni sebab apa? Sebab aku nak jadi yang lebih baik daripada masa aku sihat. Kan? Aku nak macam ini, aku nak macam ini. Kan? Kita boleh minta. Kita minta dengan manusia ni ada limit. Kan? Kalau kita minta selalu orang tak suka. Tapi kalau kita minta dengan Allah, tak ada limit. Tak ada limit. Minta sahajalah pada dia. Okay? So, macam mana kita nak rawat emosi? Buatlah apa yang kita suka. Buat apa yang kita suka. Yang orang kata berkadaran dengan apa yang kita rasa, kemampuan kita. Kalau kita suka tengok TV, tengoklah TV. Kalau suka tengok YouTube, tengok YouTube. Kan? Masalahnya jangan pula kata-kata tangan bila tengok YouTube, tengoklah cerita yang bukan-bukan. Itulah bermasalahnya. Kan? Cari benda-benda yang kita biasa. Sebab bila kita happy, okey, bila kita happy, badan kita ni, okey, badan kita ni akan mengeluarkan beberapa hormon. Beberapa hormon, okey, yang akan support kita punya mental. Mental, okey. Mental tu akal ya, okey, yang akan support, okey. Antaranya, okey, antaranya ialah hormon serotonin. Okey, hormon serotonin ni kan senang je nak dapat. Pergi jemur tiap-tiap pagi dengan matahari. Daripada pukul 7 sampai pukul 10. Itu waktu yang bagus untuk berjemur lah. Lepas tu jangan berjemur. Takut nanti kan kena sinar ultra ungu pula kan. Okey. Lepas berjemur, waktu 7 sampai 10 tu jemurlah, buat duduk ke, sapu-sapu sampah pelan-pelan ke kan. Okey, bila hormon kita itu bagus, okey, hormon serotonin tu, malam kita akan dapat tidur lena. Ini adalah kajian kajian, bukan copy paste ke apa, no, ini kajian. Okey. Satu lagi, endorfin dengan bersenam. Ini untuk yang dah agak kuat sikit lah. Okey, dah agak kuat. Okey, dah agak kuat, bersenam lah. Tapi janganlah terus melompat. Okey, bersenam pelan-pelan, brisk walk, keluar daripada rumah kan. Tengok, tapi sekarang tak boleh keluar lah, ada PKP kan. Tapi maksudnya bersenam. Kalau kat rumah, kalau dah kuat tu, bersenam lah, sapu sampah ke kan, bersenam. Okey. So lagi satu, ni lagi yang penting ni. Mana lah hai. Satu lagi ialah yang Kak Aizah nak bagi tahu untuk hormon ya. Susahnya nak sebut. Phenylethylamine. Tak tahulah. Tapi hormon ni ada dalam koko. That's why lah, this is the best. Okay? Hormon ni, hormon untuk gembira dan tenang. Ini dalam koko so bila kita minum koko, hormon ni akan keluar. Phenylethylamine. Macam itulah kot bunyi dia. Phenylethylamine. Betul kan cikgu kan? Okey. Itulah hormon yang akan keluar. That's why kenapa kena minum ni.
Ini Kak Aiza, untuk anak Kak Aiza Kak Aiza tak minum. Anak Kak Aiza satu ni dia punya, jadi kena tak buka lagi sebab Kak Aiza baru sembunyi. Kak Aiza sembunyikan. Okey. Yang itu. Okey? So, kita dah rawat perut. Okey, kita dah jaga pemakanan. Kita dah jaga emosi kita. Maksudnya kita jaga emosi, okey? And then kita juga emosi dah terawat, mental juga akan terawat. Okey? Mental juga akan terawat kalau benda tu kita buat. Okey? Okey, untuk mental ya. Kenapa selalu Kak Aiza marah? Bukan marah lah, Kak Aiza duk cakap jangan merintih. Okey? Jangan merintih. Jangan merintih, sebab merintih ni, okey, bila kita merintih, merintih boleh ya. Bukan Kak Aiza kata merintih menangis tak boleh. Boleh. Cumanya bila kita merintih ni, dia akan berkait dari atas sampai bawah. Semuanya akan jam. Okey, kita akan rasa tak sedap. Bila kita kata, orang kata jiwa mati. Macam gitulah kot. Itu suami Kak Aiza cakap lah, jiwa mati kalau orang merintih ni. Merintih. Okey. So, merintih ni ialah, dia akan menyebabkan kita menarik unsur-unsur negatif sebenarnya. Okey, merintih, menangis boleh, tapi limitkan. Okey, contoh macam Kak Aiza. Kak Aiza dulu pun nangis. Okey, Kak Aiza orang yang jenis keras hati. Sangat keras hati. Dan nak menangis dia sangat susah. Okey. Tapi bila Kak Aiza sakit, Kak Aiza menangis. Kak Aiza merintih. Okey. Sampai satu ketika ada seorang kawan Kak Aiza, my best friend sejak Kak Aiza belajar dulu di U. Dia kena breast cancer. Okey. Arma kenal lah kot kawan Kak Aiza tu. Okey. Dan dia jadi sumber inspirasi Kak Aiza. Okey. Kak Aiza tengok dia. Dia pergi, dia melalui macam-macam lah dugaan kan. Tapi Kak Aiza tengok semangat dia. So Kak Aiza kena bagi tahu dengan diri Kak Aiza, aku kena berhenti. So ada satu malam tu Kak Aiza menangis dan merintih sampai puas. Okey, sampai puas, dan Kak Aiza terus tak nangis. Okey. Apa yang Kak Aiza buat? Kak Aiza nak sembuh. Kak Aiza cakap, okey, dah habis nangis tu. Okey, dah habis nangis tu. Kak Aiza cakap, aku nak sembuh. Okey. Memang masa tu tak kuat. Kita tak kuat. Memang masa tu sakit kan. Emosi sakit, semua sakit. Tapi kita kena cakap. Sebab tak ada siapa boleh tolong kita. Okey. Allah dan kita. Okey. Tapi kita kena yakin Allah akan bersama dengan kita. Jadi stop, please. Okey. Menangis, merintih, boleh. Tapi kita ada limit. Okey, kecuali bila kita menangis, merintih, kita minta ampun pada Allah. Ini juga ustaz yang ajar Kak Aiza. Okey? Kita hanya boleh menangis, merintih, minta ampun pada Allah atas semua dosa-dosa yang kita buat. Kita lepaskan apa yang kita rasa, kita bagi tahu dekat Allah. Okey, kita bagi tahu. Macam yang Kak Aiza cakap lah, bila kita bagi tahu dekat manusia, selalunya ada limitasi. Okey, 1-2 hari manusia boleh dengar. Tapi sampai bila manusia boleh dengar? Kan? 1 hari dia akan hilang sabar dan tak nak dengar. Tapi dengan Allah, kita tak ada limit. Kita boleh cakap, kita nak minta kaya macam mana pun boleh. Kita nak sihat sembuh macam mana pun boleh. Okey? Allah tu sayang, suka sangat dekat kita bila kita minta pada dia. Sebab menunjukkan kita ni hamba. Kita tak punya apa-apa. Okey? So, stop merintih, stop menangis. Okey? Selain daripada minta ampun dengan Allah, ya. Tapi untuk sakit kita ni, limitkan. Okey, buat orang kata deadline. Deadline. Macam kerja dululah, deadline kan? Okey. Lepas puas nangis, lepas puas merintih, bangkit untuk sembuh. Okey? Sebab kalau awak menangis, awak merintih,
Baik awak tak baik. Okey, awak tak akan sembuh sampai bila-bila. Jadi apa? Bangkit walaupun susah. Bangkit. Walaupun susah, bangkit. Macam kawan baik Kak Aiza tu, dia berasa kan? Merata pergi dunia dengan satu sahaja payudara. Macam mana dia bangkit? Lagilah keadaan dia lagi teruk daripada Kak Aiza dulu, kan? Dengan kemo, radio, apa semua kan? Semua ada, kan? Jadi bangkit. Okay, please bangkit. Okay, sebab tak ada siapa boleh tolong kita kecuali diri kita dan Allah. Okay? Okay? So, Kak Aiza kata, stop merintih. Sebab bila kita pun merintih, kita menangis, efek juga pada perut. Okay, perut. That's why ada orang bila dia menangis merintih, kan, menangis ke merintih ke susah hati, stres ke apa, terus datang tsunami. Kan? Terus datang tsunami, kembung lah, nak muntah lah, lawyer lah, apa. Sebab dia akan efek. Apa saja dari kepada yang mengusik emosi, mengusik mental, okay, dia akan efek pada perut. Sebab tu fizikal, mental, emosi dan rohani. Okay, benda ni berkait, kan? Kan, benda ni berkait. Okay. Satu lagi yang Kak Aiza nak last sekali Kak Aiza cakap. Banyak lah kot dia cakap, kan? Tak payah cakap kot. Tak payah cakap banyak kot. Last sekali ialah last sekali ialah rohani. Rohani kita. Tahu tak kenapa kita sakit? Kan? Sebab salah satu puncanya ialah rohani kita kosong. Roh kita sakit. Kita ni berdiri di sini, di fizikal kita, bukan semata-mata fizikal kita. Kita ada roh, kan? Roh itu perlu diberi dengan makanan, perlu juga, tak boleh dibiarkan kosong. Okey? Jadi berilah roh itu makanan zikir, okey, makanan doa. Itu kita bagi roh kita makan. Okey? Kita ni sebenarnya lebih kebanyak kepada duniawi masa kita sihat, kan? Satu, Allah bagi kita genap. Semua orang dapat 24 jam. Tak adalah Kak Aiza dapat 5 jam, Cikgu Umi dapat 27 jam. Semua sama sahaja dapat 24 jam. Tapi apa kita buat? Kita kerja 16 jam. Kita semayang 15 minit untuk 5 waktu. Kan? Lepas semayang terus bangun. Tak ada pun nak doa panjang-panjang, kan? Tak adalah nak zikir-zikir. Tak ada nak ucap syukur pun pada Allah. Itu Kak Aiza cakap dari pengalaman Kak Aiza, ya. Okey, ni Kak Aiza lah. Kak Aiza dulu semayang antara Zuhur dengan Asar lagi 15 minit, masa tu dah nak semayang. Macam orang kata macam brunch gitu, kan? Kan? So, apa yang kita dapat? Okey. Kita kerja 16 jam. Kita kerja berbelas-belas jam. Tidur kita berapa jam, ya? Tidur kita berapa jam? Sepatutnya kita tidur, Allah bagi mesti dah kata 8 jam kan? Sebab kita dah dapat 24 jam. Jadi 8 jam tu untuk tidur ke, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk yang benda-benda lain, kan? Untuk duniawi, kan? Tapi kita mengajar duniawi dan kita lupakan keperluan roh kita. Jadi itulah bila roh dah sakit, kan? Bila roh dah sakit, so kita rasa diri kita kosong lah, kan? Betul tak? Roh sakit. Roh ni adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Okey? Kita ni ada roh. Setiap orang ada roh, kan? Jadi beri makan. Letakkan Allah tu di depan. Jangan letakkan Allah tu di belakang, dunia di depan. Tu salah. Yang bagi kita segala-galanya adalah Allah. Okey? Segala-galanya Allah, bukan kita, bukan dunia. Okey, selalu Kak Aiza, kalau yang ikut kawan Kak Aiza, yang mengikut Kak Aiza di FB, di FB Kak Aiza, kan, friendlist Kak Aiza, apa yang selalu Kak Aiza cakap? Yang beri kita rezeki, okey,
bukan manusia, tapi Allah. Okey? Yang beri kita rezeki bukan manusia, tapi Allah. Tapi masa Kak Aizah sihat, kan? Kita nak naik pangkat, kita nampak, kita tengok bos kita yang bagi kita sebenarnya yang nak naik pangkat, bukan Allah. Okey. Itulahnya kita meletakkan dunia di depan, tapi kita lupa siapa yang bagi rezeki pada kita. Kan? So sekarang ni Kak Izzah harap sangat-sangat, okey? Allah uji kita dengan ujian sakit. Kak Izzah tahu ramai yang kata ujian sakit ni sebagai kifarah dosa. Okey. Jangan cakap di mulut, tapi letakkan juga di dalam hati. Okey. Kita sentiasa perlu bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah. Kenapa Allah uji kita dengan sakit? Okey. Pernah tak terbayangkan Allah uji kita sekarang sebab Allah ni nak selamatkan kita bila kita tua? Pernah terbayang tak? Allah bagi kita sakit ni sebenarnya Allah nak selamatkan kita tua. Adakah kita akan tahu bila Allah contohlah ya, kita tak sakit ni sampai umur 50 tahun tak sakit. Lepas tu kita pun makan lah, bersidai kat kedai mamak lah, makan yang macam bukan lah, tak sembahyang pun orang kata ikut masa kita lah, macam gitu kan. Okey. Sekali umur kita kan, masa umur kita 60 tahun, kita pula tiba-tiba kena potong kaki. Kita tak tahu kan. So kita bersangka baiklah dengan Allah. Ada sebab kenapa Allah bagi kita ujian ini. Dan jangan anggap kita ni lagi besar ujiannya. Tak. Okey, Kak Aizah ni dah travel banyak negara dah. Dan Kak Aizah kalau pergi assignment pun Kak Aizah lagi suka pergi negara yang mundur. Dari situ kita dapat menginsafi bahawa masih ramai lagi orang yang tidak lagi bernasib baik, okey, daripada kita. Okey. So Kak Aizah stop. Kak Aizah nak jawab soalan. Siapa ada soalan boleh tanya. Kak Aizah bagi soalan dalam masa Kak Aizah bagi 10 minit aja. Kak Aizah susah nak scroll yang tadi sebab memang Kak Aizah tak scroll. Tapi siapa ada soalan boleh bagi soalan yang minta Kak Aizah jawab. Kak Aizah boleh jawab. Okey. Yang Kak Aizah tak mampu nak jawab sebab Kak Aizah pun ilmu tak banyak sangat. Okey. Kak Aizah pun masih belajar. Okey. Kak Aizah masih belajar dan sebab tu Kak Aizah tak nak left group. Walaupun Kak Aizah dah sembuh, tapi Kak Aizah tak nak left group. Sebab banyak sangat ilmu yang masih Kak Aizah tak ada. Kan? So, siapa ada soalan? So, siapa nak soalan? Boleh tanya dengan Kak Aizah. Sebab Kak Aizah first time live. Live ni, itu pun puas kena pujuk. Okey? Ada tak soalan? Nanti Kak Aizah tengok Kak Aizah no. Okey, untuk tadi yang Syahrizal Azhar ya, saya bangun tidur, basuh muka, kumur dan minum air suam 1 cawan. Itu betul. Itu betul. Cumanya cara bangun tidur tu macam mana? Adakah terus tersentak kan? Kita baring-baring, alamak pukul 5 terus bangun. Okey, itu masuk Kak Aizah. Okey, tak boleh bangun tidur kita terus bangkit tau. Terus bangkit tak boleh. Sebab bila kita tidur, kita punya jantung ni berehat. Okey? Dia bukan berehat lah. Kalau berehat pula mati pula kan. Jantung ni dia slow. Macam itulah dia kan. Kalau kita bangkit je, terkejut lah kan. Jadi itu yang kadang-kadang jadi melayang, jadi pitam, jadi tak nampak. Macam tu. Jadi caranya untuk bangkit dari tidur ialah bila kita buka mata, okey, buka mata, renggang-renggangkan dulu. Okey, buat macam ini ke, renggang-renggangkan kaki. Okey, dalam 2-3 minit baru bangun. Okey, baru bangun. Then teruskan dengan minum air suam, makan manisan, macam itulah. Okey.
So cara makan macam mana tu? Macam mana nak rawat perut dan emosi sis? Okey. Rawat perut. Okey. Rawat ini daripada Kak Cik Combi ya. Okey. Rawat perut ni kita gunakan ini. Ini manisan dara. Ini Kak Aizah yang terbaru punya. Okey. Manisan dara. Kak Aizah dah tak makan ya. Ini Kak Aizah dah tak makan sebab Kak Aizah dah sembuh. Tapi Kak Aizah makan 32 kotak. 32 bekas. Okey? Kak Aizah dah tak makan. Balik tak? Macam ni takut? Kan? Kak Aizah makan 32 bekas. Masa Kak Aizah sakit, seminggu sebekas. Okey? So ini mula-mula ini dengan ini. Umi, yang ini is the first botol yang masa Kak Aizah dapat berubat dengan Umi. Ini dulu ya. Ini dulu minyak Gesta. Yang sekarang macam ini. Kak Aizah punya dulu macam ini. Ini masih ada lagi ya. Kak Aizah sayang ni tau. Okey. So, itu sis rawat. Okey, rawat perut. Sebabnya yang ini, okey. Yang ini bukan sekadar nak makan aja ya. Ada fungsi dia. Fungsi dia ialah untuk menebalkan dinding perut yang dah terhakis dan terluka. Ini. Ini dan juga memperbanyakkan mukosa, mukus, lendir. Okey, lendir. Lendir dalam perut lah macam tu. Itu very technical. So kalau Kak Aizah nak terangkan panjang tu. Okey. So jadi Kak Aizah buat sajalah, okey. Okey, makan ni. Okey, ini dan ini adalah set asas untuk rawat perut. Ini makan, ini urut. Kenapa kena urut? Sebab orang gastrit otot bengkak. Jadi kena urut. Kalau tak urut, itulah yang jadi susah nak napas, okey, perut kembung, perut keras, itu dia. Okey. Siapa ada soalan lagi? Cepat. Nanti kan banyak tanya pula dalam grup. Sekarang sementara Kak Aizah ni, tanyalah soalan. Saya dah pantang makan, alhamdulillah makin baik. Tapi saya selalu saja rasa huyung hayang. Kepala macam melayang je. Kenapa? Ada makan gula tak? Ada ambil gula tak? Ke tak ambil gula? Okay. Please ya, jangan avoid gula. Tapi pilih gula yang betul, iaitu gula merah. Gula merah untuk orang gastrik. Okey. Okey, Kak Aizah tahu ada pertanyaan. Kak, saya makan nasi pun ada gula, saya makan buah pun ada gula. Kak Aizah dapat pertanyaan tu banyak. Okey? Betul. Dalam benda-benda tu semua ada gula. Apa yang kita makan semua ada gula. Cuma Kak Aizah nak tanya sahaja ya, nak tanya. Dari masuk mulut sampai kita punya perut, berapa panjang yang perlu dilalui oleh makanan-makanan itu? Dan berapa banyak bakteria kiri, kanan, depan, belakang dalam perut yang akan makanan-makanan itu? So, cukup ke tak gula tu? Kan? Memang gula ni sebenarnya kalau ambil banyak memang bermasalah. Tapi kena tahu gula apa. Kan? Sebab gula yang bermasalah adalah gula yang sudah banyak kali diproses. Okey? Yang kita boleh minum ialah gula merah ataupun gula kabung pun boleh. Kak Aizah tak tahulah orang panggil apa ya, tapi kalau orang Johor panggil gula kabung. Orang Johor gula Melaka, panggil gula Melaka. Ya, gula Melaka, gula kabung, gula merah. Okey. Kena tengok berapa banyak gula yang tak diambil atau langsung tak ambil gula. Okey, Hidayah Abdullah, jelas tak? Okey, siapa lagi? Kenapa bila kita penat, kerja ke sukan ke kepala jadi pening, jantung berdebar, nafas, PDK ni apa? Pendek. Kenapa bila kita penat? Okey. Aku nak tanya ya. Masa kita sukan tu, badan kita sihat ke tak sihat? Otak kita masih bengkak ke tak bengkak?
Kan Rizwan? Muhammad Rizwan Zainul Abidin. Okey. Orang macam kita, okey, orang macam kita tidak boleh melebihi batasan seperti orang normal. Kita kena terima hakikat kita sakit. Okey. Jantung berdebar. Of course lah. Kan? Nafas pendek sebab otot-otot kita ni semua bengkak. Apa yang Ustaz dan Umi suruh buat kalau kita sesak nafas? Urut kan? Kat sini kan? Urut kan? Kalau lelaki tak kisah kiri naik atas kiri bawah kan? Kalau perempuan naik ke atas kan? Kenapa suruh urut? Sebab bengkak. Okey. So, kita penat. Jangankan kata yang sakit ya, Rizwan ya. Yang sihat pun, okey, yang sihat pun kalau tak pernah bersenam, mesti ada efek. Apa lagi kita? Kan? Jadi, mulakan step by step. Okey? Memang kita kalau kadang-kadang kita rasa perut kita dah sembuh. Okey? Dah okey. Nafas pun dah okey apa? Terus je lari. Terus je main badminton. Tak boleh lah macam tu. Okey? Kita try dulu. Okey, buat brisk walk. Okey, kalau brisk walk kata okey, esok jogging pula, lari-lari anak. Kenalah step by step. Jadi, badan kita ni sakit. Kita terima hakikat kita sakit. Okey, jadi badan kita sakit dan otot kita keras. Lepas tu kita tak bersenam. Susah pula nak keluar peluh. Kan? Bila kita, macam mana orang cakap, orang Johor panggil lenjan. Bila kita lenjan, terus saja, tak merana kawan tu. Kan? Tak merana badan-badan kita. Jadi, kena step by step. Dan kena urut. Okey? Kena urut. Siapa lagi? Okey. Macam mana nak bagi hilang rasa kejang time kena serangan panic attack? Okey. Untuk yang kena panic attack, okey. First kali, you all kena minum air. Masak, air suam. Bukan air yang melegak tu, air suam. Okey, minum. Minum air. Kenapa? Kalau kita tengok orang putih, kan? Apa sekalipun dia akan bagi minum air dulu. Okay. That's the secret. Minum air dulu. Because what? Bila kita minum air suam ya sayang bukan air manis. Bila kita minum air, kita akan reducekan kita punya tense tu apa? Ketegangan tegang, takut apa, emosi, dia akan reduce. Bukanlah drastically, dia akan reduce pelan-pelan. Okey? Dia akan reduce, okey, dia akan reduce. Sekejap. Kak Zah tulis ni. Okey. Lepas tu, tarik nafas. Okey. Kita dah test, okey. Kena panic attack, jangan bergerak Jangan bergerak. Maksudnya macam, no. Okey, duduk. Bila kita kena panic attack, duduk. Okey, atau kita tengah bawa kereta, kita berhenti. Jangan bergerak. Masuk Kak Izzah. Okey, jangan bergerak, jangan apa. Duduk. Okey. Duduk satu tempat. Sebab tu kena bawa bekal air. Sentiasa bawa bekal air. Air masak ke air suam tak apa. Tapi kena minum air. Okey. Because air itu salah satu fungsinya adalah untuk meredakan tense. Tense apa? Ketegangan. Okey. Okey, minum air. So, bila kita dah duduk, kita minum air, kita duduk. Okey, memang kita akan rasa macam-macam lah rasakan. Tegang, kejang semua dia. Okey, dan tarik nafas. Pelan-pelan. Okey, tarik nafas. Tarik nafas 4. Okey, 4. Kira 4. 1, 2, 3, 4. Tarik. Tahan nafas 4. Lepaskan 8. Okey, dapat tak? Then, ada minyak gesta, letak, urut ke atas. Okey, urut ke atas. Sebab kita panik ni untuk orang bagi kita macam kita biasa. Tapi itu yang Kak Izzah buat. Kak Izzah tak tahu cikgu macam mana Cikgu Umi, ustaz macam mana. Tapi itu cara Kak Izzah. Bila Kak Izzah kena panic attack dulu. Okey, Kak Izzah akan duduk. Okey, duduk, diam, minum air. Okey, itu kalau maksudnya kalau di rumah lah. Maksudnya Kak Izzah akan ambil air. Lepas tu Kak Izzah duduk, diam, minum air. Okey. Lepas tu Kak Izzah akan breathe.
Okey, jangan ingat kita tarik nafas tu sekali je. Terus hilang panic attack. Panic attack pula. Panic attack tak. Kena buat banyak kali. At least sampai kita, jantung kita tu, okey, daripada berdebar-debar tu, dia akan cool down. Itu juga salah satu fungsi air. Kita dia bukan nak apa orang kata, nak menghilangkan 100%, tak. Dia akan merendahkan macam gitu. Okey? Apa lagi? Cepat, ayo banyaknya. Isap rokok kena berhenti sayang. Raihan Farhan, untuk isap rokok kenapa tak boleh? Rokok tu ada nikotin sayang. Kita dah lah sakit. Head tutup badan jam. Tambah lagi dengan nikotin. Memanglah ada orang kata ada filter kan. Tapi memanglah kita ada filter, tapi kita boleh garanti ke 100% filter tu asap rokok tak masuk dekat paru-paru dengan jantung? Okey? Please, okey, yang isap rokok, tapi jangan berhenti secara drastically, okey? Tak boleh. Kena pelan-pelan. Okey, kalau satu hari 10 batang, esoknya ataupun seminggu, esoknya jadilah 9 batang setengah. Kan? Sama macam suami Kak Aizah. Suami Kak Aizah pun isap rokok, tapi sebab Kak Aizah, memang Kak Aizah tahu orang yang perokok ni tak boleh berhenti secara mengejut. Memang sangat-sangat bahaya, tak boleh. Tapi please stop, okey? Fatwa pun dah cakap merokok tu haram. Apa hukum merokok? Merokok tu haram. Apa binatang haram? Cik B dan Cik Jing. Kan? Jadi kena tu. Okey, kan betul? Hidayah Abdullah tak ambil gula, so that's why awak melayang. Okey? Hidayah Abdullah, please, okey, makan gula. Bukan makan bukan makan macam itu. No. Okey. Kalau ada okey. Ini Be Happy, sebab Kak Aizah suka sangat Be Happy ni. Okey, dalam dia memang dah ada gula. Okey, tapi macam Kak Aizah akan tambah lagi sikit gula merah. Kak Aizah suka manis. Okey, Kak Aizah suka manis, tapi kalau tak nak tambah pun tak apa. See, Hidayah Abdullah, betul tak Kak Aizah kata? Soalan Kak Aizah yang pertama apa? Ada ambil gula tak? Memang tak ambil gula. Okey, please sayang, ambil gula merah, okey? Bukan gula putih, bukan gula peram, itu adalah untuk orang kencing manis. Kencing manis tak silap. Gula merah ya sayang. Gula merah tu macam mana, gula Melaka ke atau gula nisan apa ya? Minta maaf ya, Kak Aizah orang Johor. Gula nisan tu gula apa? Tolong. Okey, jantung berdebar, pening melayang. Okey, untuk Mimi Benjamin, Kak Aizah nak tanya ya, Dek. Adik dah rawat perut ke belum? Okey. Madu pun okey. Yes, Arma, madu pun okey. Madu pun boleh ganti untuk gula merah ya. Okey, untuk Mimi Benjamin, sorry Dek, how to pronounce Benjamin, right? Okey, jantung berdebar, pening melayang ni, akak cuma nak tanya, ada ambil dah rawat perut ke belum? Okey, selagi tak rawat perut, semua simptom akan keluar. Okey, yang rawat perut pun simptom akan keluar, apa lagi yang tak rawat perut. Tapi bila kita dah rawat perut, simptom yang keluar tak seteruk simptom kalau kita tak rawat perut. Jadi rawatlah perut. Sebab semuanya berasal dari perut. Perut okey, simptom pun dia bukan hari ni makan esok baik ya, tak ada. Okey. Kak Aizah pun daripada makan bulan 11, gastrik Kak Aizah habis hilang bulan 3. Anxiety bulan 6. So kalau calculate semua lebih kurang dalam 6 bulan kot kan? 6-7 bulan macam tu lah. Okey. Dan ada orang, alhamdulillah Allah bagi rezeki, dia baik dalam masa sebulan atau sebulan lebih. Macam Anwar rasanya, macam Syahmi, kan? Dia baik, okey? Dia baik dalam masa sebulan lebih. Okey, itu rezeki dia. Rezeki yang Allah dah tetapkan untuk dia. Okey? Jadi untuk yang jantung berdebar, pening melayang, itu adalah simptom. Simptom untuk kita. Selagi kita tak rawat perut, okey, selagi itulah simptomnya. Okey.
Kaiza tak tahu Cikgu Umi untuk stok manisan dara atau majun tu Kaiza tak tahu itu ada stok ke tak ada. Okey. Untuk yang Mimi ni, okey, kalau belum order, okey, untuk bukan rawatan kecemasan lah, untuk rawat sementara ya, rawat sementara, tapi tolong jangan lama-lama, okey? Untuk jantung berdebar pening melayang ni, Mimi, okey. Mimi boleh makan madu, okey. Pening melayang tu one of the cause of the effect because of Kak Izzah rasa memang you kurang gula, okey. Pening melayang, okey. Lepas tu untuk jantung berdebar ni, okey, untuk tu Kak Izzah minta you all urut ya. Kalau boleh dapatkan ni. Yang ini memang bagus. Okey? Kak Izzah bukan nak ni ke apa, no. Tapi ini memang bagus. Once Kak Izzah kata, sebab Kak Izzah berubat memang dengan produk Kulusa. Kak Izzah tak ada produk dengan campur-campur pakai produk ni ke produk ni, no, tak ada. Once Kak Izzah ambil keputusan untuk Kak Izzah sembuh, semua produk Kulusa Kak Izzah pakai. Tapi masa zaman Kak Izzah cuma ada ni. Sorry, yang ni. Ni botolnya. Okey, yang ini dan yang ini. Serta ibu dan boreh. Itu je. Okey, tak ada makanan-makanan ni semua tak ada. Okey, so untuk yang Mimi ni, okey, kita back to Mimi ya. Tolong ambil pakai minyak masak. Okey, kalau tak ada majun, tak ada minyak gesta ya. Ambil minyak masak, okey. Please urut, tengok ke YouTube Kulusa Terapi. Dekat situ Ustaz dah tunjuk cara FOC. Okey, tak perlu bayar apa-apa. Cara macam mana nak urut untuk masalah jantung berdebar, pening melayang. Tapi pening melayang tu selain daripada urut, you kena ambil benda manis. Okey, madu okey. Kurma pun okey, tapi jangan lebih 15 biji sehari ya, because kurma ada potasium. Okey? So makan madu pun boleh. Makan gula merah pun boleh. Gula merah tu okey, sebab you tak rawat, kalau you tak rawat perut lagi, okey, kalau you makan buah, okey, takut kembung. Okey, tapi kalau minum madu je, okey, minum madu. Pagi-pagi bangun tidur beli madu. Madu akasia madu tualang, madu kelulut, masam. Takut untuk orang normal, perut tak ada masalah, okey. Tapi kalau perut bermasalah, Kak Izzah punya pengalaman minum madu kelulut sakit perut. Okey, itu pengalaman Kak Izzah lah. Okey. So Mimi, you, dapat tak Kak Izzah punya cara kan? Macam tu ya, please ya. Okey. Jom Armah, kita pergi bercuti. Okey, rasa kejang Kak Izzah dah. Ya, kena makan pantang. Okey, pantang ni, okey, ni yang Kak Izzah nak bagi tahu ya. Pantang ni sebenarnya, yang kalau ikutkan Umi punya pantang, yang pantang dia bukan ketat, tapi pantang betul okey, kalau pantang ketat tu semua apa benda tak boleh makan. Pantang Umi cuma sebulan. Okey, lepas sebulan dah boleh makan sikit. Bukan makan banyak, sikit tu mungkin boleh rasa 1 suap, 2 suap. Tapi lepas sebulan tu kena diagnose dulu ya. Sebelum nak buka pantang tu kena diagnose dulu dengan ustaz. Ustaz ke Umi ke ada grup, untuk grup tu kena pantang dulu. Kena tengok dulu, okey? Okey, pantang ni sebenarnya kalau ikut jurnal antarabangsa kesihatan tak boleh lebih 3 bulan. Okey? Sebab lebih 3 bulan dia akan memberi kesan pada badan. Kak Izzah tak tahu untuk grup-grup lain, minta maaf ya. Tapi yang Kak Izzah baca, okey, dan yang Kak Izzah ada ilmu tak banyak tapi sikit je, memang pantang ni tak boleh lebih daripada 3 bulan. So bila kita pantang 3 bulan, okey, contoh ya, otak kita ni sangat kompleks. Dia akan memproses macam-macam maklumat, okey. Contohlah kita tak makan buah pear. Okey, buah pear. Sebab orang makan buah pear kembung ke apa kan. Okey, dia pantang tak makan buah pear ni 2 tahun. Contoh 2 tahun tak makan. So suddenly
dia pun dah sihat ke apa, dia nak makan buah pear. Kemungkinan besar waktu bila dia makan buah pear tu, dia akan lawyer, dia akan muntah. Sebabnya dah 2 tahun otak dia tak proses maklumat ini buah pear. Sebab dia tak makan 2 tahun. So dia pun tiba-tiba akan rasa, aku ni tak sembuh lagi ke? Aku ni macam gini ke? Macam gitu ke? Okay. So pantang umi 1 bulan. Okay. Yang orang kata yang betul-betul kena ikut. Okay, adik ibu, Kak Aizah pun dalam grup Kak Aizah pun Kak Aizah selalu kongsi pantang apa yang Kak Aizah untuk grup-grup Kak Aizah. Okay. Lepas 3 bulan kena start balik makan untuk otak ini proses maklumat. Aku dah jadi makan sikit-sikit. Okay, makan sikit-sikit, jangan makan banyak. Kan? 1 bulan kita mungkin boleh makan kuih tiaw sup. Grup Kak Aizah happy dah tu, ada yang dah boleh makan kuih tiaw sup. Okay. Lepas 3 bulan ustaz kata okey, dah boleh makan lain pula. Mungkin kita boleh makan yang lain kan. Macam Anwar dah makan spaghetti rasanya kan, dah sembuh kan, makan spaghetti. Macam tu. Jadi kena pantang cara betul. Okey, kena rawat perut cara betul. Okey, tak ada lagi kan soalan kan? So tu ada jual berapa? Okey, Nili Roni adik, untuk yang ibu ni boleh kontak ejen-ejen ya, sebab ini online semua. Tak ada, okey, produk Umi tak ada jual dekat mana-mana kecuali di online sahaja. Okey. Ada masalah penurunan berat badan tak masa sakit? Untuk Nazimah, yes. Berat Kak Aizah sebelum sakit 80. Masa sakit jadi zombie 57. Sekarang berat Kak Aizah dah naik 10 kilo. 68. Okey, ada masalah sebab apa? Sebabnya kita punya sistem penghadaman tak berfungsi dengan baik sebab kita sakit. Jadi nutrisi tak dapat diserap dengan betul. Kan semuanya bermula daripada perut. Betul tak? Okey. Apa doa Kak Aizah hingga boleh jumpa rawatan ini? Okey. Kak Aizah ni ni Kak Aizah cerita lah ya. Okey, berjumpa Umi dengan Ustaz, mungkin memang Allah dah tentukan. Bukan mungkin ya, memang Allah dah tentukan. Okey, Kak Aizah doa satu je, Kak Aizah nak sembuh. Okey, jumpakan aku dengan seorang perawat yang boleh menjadi asbab, menjadi asbab penyembuhan Kak Aizah, dan untuk Kak Aizah jadi lebih baik daripada masa Kak Aizah sihat. Okey. Dan untuk Kak Aizah bantu orang lain. Okey. Jadinya Allah jumpakan Kak Aizah dengan Umi. Satu pertemuan yang sangat-sangat manis. Okey. Kak Aizah masa tu sebenarnya nak balik kampung, nak balik Johor. Okey, tapi banyak halangan. Okey, jadi suami Kak Aizah kata, Aizah, jomlah kita balik Perak. Okey, suami Kak Aizah orang Sungai Siput. Sungai Siput, Perak. Jadi memang nak balik kampung. Niatnya memang nak balik kampung. So tapi ada halangan. Tak tahu kenapa. Ada je. So my husband kata, alang-alang kita dah kemas baju ni, mainlah kita balik Perak. Nak balik Johor banyak sangat halangan. Okey. So masa balik Perak tu, kami bermalam dekat Kampar. Okey, rumah rehat kat Kampar. Sebab masa tu dah petang. So suami Kak Aizah pun dah penat. Okey, Kak Aizah tidur tu. Dan masa tu memang Kak Aizah anxiety lah kan. Anxiety semua kan. Jadi sampai kat Kampar tu suami Kak Aizah kejut. Sebab Kak Aizah akan naik kereta, Kak Aizah akan kejam mata. Kak Aizah takut, anxiety kan. Dan Kak Aizah balik, Kak Aizah tak lalu highway. Kak Aizah lalu jalan biasa. Sebabnya Kak Aizah takut masa dekat highway, Kak Aizah takut kalau Kak Aizah nak pergi toilet, siapa nak teman? Kalau kita lalu jalan biasa kan, so kurangnya suami Kak Aizah, syarat Kak Aizah lalu jalan biasa. Kalau lepas tu Kak Aizah nak singgah kat masjid yang tak ada kubur kat sebelah.
Jadi suami Kak Aizah, bila Kak Aizah masuk toilet, suami Kak Aizah akan tunggu depan pintu. Sampai macam tu sekali Kak Aizah punya anxiety. Jadi Kak Aizah cakap dengan my husband, lalu jalan pistol. Okay, jadi back to cerita Umi tu kan. Tak tahu malam tu kan, Kak Aizah jarang tengok Facebook. Okay, jarang sangat. Tapi malam tu tak tahu kenapa tengok-tengok Umi dia sedang mencari homestay di Sungai Siput. Kak Aizah orang Sungai Siput. Jadi Kak Aizah pula, my husband orang Sungai Siput, dan kami memang nak balik ke Sungai Siput. Lepas tu Umi kata, boleh tak tolong carikan masa homestay ke apa macam itu. Okey, Kak Aizah pun minta tolong adik ipar. Okey, tapi suami Kak Aizah yang cakap, bukan Kak Aizah yang cakap lah kan. Kak Aizah beritahu dengan suami Kak Aizah, bang boleh tak macam ni. Okey. So akhirnya Kak Aizah jumpa dengan Umi di Sungai Siput. Okey, masa Kak Aizah jumpa Umi dengan Sungai Siput, di Sungai Siput, tanyalah dengan Ustaz. Kak Aizah turun kereta, suami Kak Aizah pimpin sebab Kak Aizah melayang. Okey, kurus, melayang, pucat macam zombie, dan Ustaz kata umur Kak Aizah macam umur 60 tahun. Nenek kebayan umur, bukan nenek kebayan, nenek umur 60 tahun. Okey. So bila berurut dengan Umi, memang sedap tapi sakit lah. Okey, sebab dia kata semua Kak Aizah punya otot apa segala bagai semua bengkak. Okey. Dan memang Kak Aizah dah kenal Umi melalui WhatsApp kan, tapi tak pernah lagi makan dia punya majun ke apa semua, tak pernah lah. So masa nak balik tu, Umi bagi Kak Aizah sikit je majun. Okey, sikit. Skeptikal tinggi kan. Okey lah, makan. Okey, makan. Tapi masa tu Kak Aizah dah ada majun, dah belilah, maksudnya masa jumpa Umi tu beli, makan. Dan di situlah bermulanya Kak Aizah punya dugaan untuk sembuh. Kak Aizah muntah hijau 3 hari, duduk dalam jamban. Sebab tu Kak Aizah selalu cakap, duduk dalam jamban lagi heaven duduk dalam bilik tidur. Kak Aizah tak boleh keluar. Setiap kali Kak Aizah keluar daripada tandas, Kak Aizah akan melayang. So Kak Aizah muntah. Okey, muntah hijau, maksudnya muntah habis lah. Itulah kesan, mungkinlah kesan daripada ubat-ubat yang Kak Aizah telan selama ini. Sebab Kak Aizah gastrik masa umur first gastrik 11 tahun. Kak Aizah suka makan nenas. Okey, favorite Kak Aizah nenas. Dan nenaslah juga penyebab Kak Aizah gastrik. Tapi sekarang alhamdulillah ada ilmu pemakanan, Kak Aizah makan nenas. So tak ada masalah. Okey? So, siapa lagi? Okey ya. Tak ada lagi kan? Okey. Kak Aizah dapat banyak permintaan nak masuk dalam grup Kak Aizah. Okey. Bukan Kak Aizah minta maaf ya, bukan Kak Aizah sombong, tak. Tapi cara Kak Aizah akan fokus untuk ahli grup Kak Aizah sembuh dan Kak Aizah lepaskan mereka, baru Kak Aizah akan terima orang lain. Tapi don't worry, okay? Don't worry. Kalau dalam grup Ustaz Lokman, Kak Aizah ada. Okay. Okay. Ramai orang kata Kak Aizah garang. Okay. Kak Aizah tak garang. Kak Aizah tegas. Sangat tegas sebab Kak Aizah ni pikul amanah. Okay. Kak Aizah selalu cakap dengan ahli grup Kak Aizah pikul amanah. Okay. Kak Aizah pikul amanah untuk bantu kawan-kawan Kak Aizah sembuh. Dan amanah tu bukan satu yang sangat ringan. Okey, sebab bila kita dah setuju untuk pegang amanah, so kita kena laksanakan amanah tu, sebab nanti Tuhan akan tanya. Kak Aizah ni dalam amal ibadatnya kurang kan? Jadi Kak Aizah bantu dalam grup. Okey, dalam grup Ustaz Lokman. Okey, Ustaz pun ada, Umi pun ada. Perawat kita ada. Kita punya kelebihan ialah perawat kita ada. Kan? So kalau perawat kita ada, apa masalah, kita boleh tanya. Sebab perawat kita, Ustaz Lokman pun pernah sakit gastrik. So, dia tahu apa rasa kita. Ya? Okey. So, ada lagi? Ada tak lagi soalan? Muhammad Rizwan, Kak Aizah dah jawab ya. Okey. Jelas. Dada saya rasa ketat. Syarifah Junaida, okey. Dada
ustaz ni, ya, itu symptom of gastric. Okey. Senang je ubat dia. Jaga makan, urut. Itu je. Dan urut, okey. Kak Izzah tak boleh nak tunjuk satu-satu cara urut dia. Tengok dalam kurusa terapi. Kurusa terapi tu ada. Ustaz bagi ilmu free. Okey, sebagai satu untuk kita. Tolong ya. Kurusa terapi. Tengok cara urut yang betul. Bolehkah minum kopi? Rin Yahya, tak boleh dia. Tak boleh sayang. Tak boleh. Minum kopi tak boleh. Masa sekarang belum sembuh. Dah sembuh, okey, boleh minum kopi tapi ada cara. Okey. Ada cara minum kopi yang betul. Ada cara minum teh yang betul. Itu sebabnya selalu Kak Izzah bisingkan. Belilah ibu. Rawatlah perut. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita, dan kita boleh bantu orang lain, dan kita boleh orang kata apa, kita boleh bantu keluarga kita. Okay, kita suami isteri, kita yang masak kan, kita ibu, kita kat rumah kita masak. Jadi kalau kita tak ada ilmu, kita main masak sembrono, anak-anak pun kita bagi makan yang bukan-bukan, nanti kesian anak-anak kita. Kan, kita tahu macam mana rasa seksanya sakit ni. Kan, jadi kita pun kena buat benda yang betul. Okey? Kopi tak boleh minum. Ya, okey. Okey, alamak. Kita punya perawat adalah Lokman. Ustaz Lokman is watching. Ayo. Kalau panas dan pedih perut, boleh makan lada putih. Okey. Sebab itu Kak Izzah minta kan. Siapa yang dapat Kak Izzah punya resepi tu, berapa banyak lada putih yang Kak Izzah suruh bubuh? Sebiji je kan? Ada orang gelak. Dia kata, apa ni bubuh lada putih sebiji? Itulah sebabnya kita nak tengok perut kita boleh terima ke tak boleh terima. Okey, kalau Kak Izzah suruh bubuh lada putih sampai 7 atau 15 bilik sekali, untuk kali pertama, terkejutlah perut tu kan? Okey, kalau panas dan pedih perut, boleh makan lada putih. Terpulang, nak makan pun boleh, tak nak makan pun boleh. Boleh makan, boleh gunakan kebabum. Okey, tak ada masalah. Serbuk kebabum, tak ada masalah. Okey, untuk hilangkan lada putih tu, lada putih pula. Untuk hilangkan rasa panas perut dan pedih perut tu, minumlah air 1.5 liter campur secubit garam. Kecil je. Minumlah. Okey? Itu panas perut tu. Okey. Biasa tengah tidur pun kena panic attack. Panic attack. Berpeluh-peluh tiba, jantung berdebar. Lemas seluruh badan. Ya, memanglah. Tolong tinggikan Kak Cik Combi, tolong tinggikan bantal ya. Tinggikan bantal. Okey. Tinggikan bantal. Jangan tidur mengiring, tidak digalakkan. Tegak sahaja dulu. Untuk yang masih bermasalah lah. Okey, dan pagi-pagi yang macam saya bagi tahu tadi ya, tolong jemur badan dekat matahari. Kita vitamin C ni susah nak dapat. Okey, vitamin C Allah dah bagi kita percuma saja. Matahari. Jemur, bukanlah jemur, maksudnya jemur bukan. 5 minit, 10 minit cukup. Ya? Okey. Nak stop mengejut memang tak boleh Kak, tapi memang dah slow. Okey, tak apa. Slow-slow sayang. 1 hari dah 5 batang je sekarang. Okey. Kak Izzah dah jawab balik, Dek. Yelah. Nissan gula Melaka yang bulat. Oh, okey. Kak Izzah tengok sebab tadi tulis Nissan. Kejut Kak Izzah ingat batu Nissan. Okey, Rodia Muhammad. Okey. Nak rawat perut ini ya. Ini produk memang khusus untuk rawat perut. Alamak, balik ke macam mana macam ni kot. Macam ni. Majun, tulis kat sini lah. Majun dara. Dan ini. Serta ibu pemakanan. Kak Izzah ada ibu pemakanan Kak Izzah yang Kak Izzah print tapi tak boleh tunjuk sebab dah terbarai. Okey, dah terbarai. Dah jadi macam-macam lah kan. Okey. Okey, untuk Rodia Muhammad, nanti boleh tanya dalam grup ya. Nanti ramai ejen yang akan bantu. Don't worry. Okey, sebab kita dalam grup ni kita bersaudara. Kita bersaudara. Kita membantu satu sama lain. Sebab Kak Izzah tak tahu orang lain ya, tapi matlamat Kak Izzah ialah kenapa Kak Izzah nak bantu orang lain. Okey, nak bantu orang lain untuk sembuh. Sebab Kak Izzah pernah sakit. So Kak Izzah tahu macam mana deritanya bila kita sakit ni, semua tak boleh buat. Okey?
Itu juga janji Kak Aizah dengan Ustaz Lokman dan Umi. Bila Kak Aizah sembuh, Kak Aizah akan bantu orang lain. Sebab tu Kak Aizah tak left group. Kalau ikutkan hidup Kak Aizah ni, Masya Allah, 24 jam pun tak cukup sebenarnya. Kan? Bukanlah apa kan? Bukannya nak terkejar-kejar dunia. Tidak. Okey. Kak Aizah banyak benda yang Kak Aizah nak buat. Okey. Cumanya janji Kak Aizah bersama Umi dan Ustaz Lokman, Kak Aizah akan bantu mereka. Dan itulah yang Kak Aizah minta untuk kawan-kawan yang dah sembuh. Yang dah sembuh, bantu kawan-kawan yang lain. Kesian. Walaupun Kak Aizah garang, tegas kan? Itu hanya sebabnya Kak Aizah pegang tanggungjawab. Okey, sebab Kak Aizah tak fokus apa-apa pun. Okey, Kak Aizah cuma fokus nak you all sembuh. Itu saja. Dan untuk sembuh, kena dengar cakap. Okey, kena dengar cakap. Tak dengar cakap, nak kena kutil lah, kata macam Ustaz Lokman. Okey, dan satu lagi, tolong jangan caca marbah pantang. Okey, pantang Ustaz Lokman ikut, pantang sana ikut, lepas tu kepala jam. Tak tahu. Kan? Fokus pada satu. Okey, decide. Sebab bila Kak Aizah tahu memang ramai lah kan yang datang daripada macam-macam ni kan. Decide. Okey, decide nak ikut yang mana. Okey, nak ikut yang mana? Nak ikut pantang Umi ke? Nak ikut pantang orang lain ke? Decide. Okey, decide. Sebab Kak Aizah minta maaf, Kak Aizah memang dah tak ikut lah grup-grup yang pernah Kak Aizah ikut. Kak Aizah masa sakit, Kak Aizah ikut juga grup-grup. Okey, tapi bila Kak Aizah once Kak Aizah decide untuk berubat cara Ustaz Lokman dengan Umi, Kak Aizah memang tidak berpaling. Kak Aizah terus pakai produk Ustaz. Dan Kak Aizah tak pernah pakai produk lain ya. Kalau Kak Aizah ni sebenarnya umur pun dah dekat 5 siri juga ni. Kan? Bukan nak memuji lah, tapi ramai orang teka umur Kak Aizah 30 lebih je. Sebabnya apa? Sebab bila kita dah rawat perut, rahim. Okey, yang untuk kulusa ni, yang untuk ni, untuk perempuan untuk lelaki warna kuning. Ini juga untuk perempuan, dia merawat juga masalah kewanitaan kita. Okey, siapa yang pernah jumpa Kak Aizah, dia akan tahu Kak Aizah macam mana. Okey. Untuk Wan Amin, okey, Kak nak nombor WhatsApp, boleh tanya Kak nanti sebab saya ni anxiety kuat. Okey, Wan Amin ada tak dalam grup? Okey, grup ni. Okey, Kak Aizah bagi nombor lah ya. Kalau nak catat-catat boleh tak? Okey, alamak, nombor 0111 okey, 0769 972. Sorry lah sebab nombor telefon Kak Aizah ni panjang sangat. Dah tua ni tak boleh ingat. Tak ingat nombor. Okey, ataupun okey, masuk dalam grup ni nanti banyaklah nombor ada kat situ. Okey, minta je dalam grup ya. Okey, kalau tak dapat catat tadilah. Saya dah rawat perut dengan manisan dara dan minyak gesta, simptom dah okey. Yang ni dah okey, angin susah nak hilang. Rasa angin tu mencucuk dalam badan. Kenapa? Saya tak makan benda-benda berangin. Kejap. Saya tak makan benda-benda berangin. Saya pun jenis sawi dan carrot je. Saya buntu dengan masalah angin je. Sakit semua urat saraf. Masih belum anu lagi sayang. Okey, masih belum sembuh lagi. Okey, macam ni ya. Ada orang kata, Kak, saya ni angin tak pernah hilang. Sayang, angin tu adalah unsur kejadian kita. Angin, api, air, angin, api, air tanah. Okey, selagi kita ada liang roma, okey, angin tetap akan masuk. Okey, angin ni masuk. Kita tak boleh kata badan kita tak ada angin. Tak ada angin ni sebab unsur kita 4. Allah jadikan kita dengan 4 unsur. Okey. Jadi angin tu menyunyuk-nyucuk dalam badan. Okey. Ubatnya urut je. Urut je macam okey. Angin di perut kan macam urut Kak Aizah macam tak ada gambar. Urut kat perut macam mana? Dia akan ambil masa. Okey. Dah rawat perut dengan manisan gesta tu berapa lama? Kena tanya juga berapa lama. Kan kalau setakat kalau baru makan,
memanglah itu sangat mustahil angin akan hilang. Okey, cumanya Kaiza harap bila nak orang yang banyak angin ni, okey. Um, uh, Boleh beli boreh. Okey, beli boreh, rendam kaki ataupun wrap. Okey, wrap. Wrap tu angin akan keluar. Okey, lepas tu urut. Memang angin ni memang that's why lah kita gastrik ni memang kita orang kata sakit angin juga kan. Memang orang gastrik ni memang banyak angin. Okey. Saya okey, Kak Aizah rawat perut dengan manisan darah. Makan pantang tak? Kalau cuba tengok makan pantang jenis sawi dan carrot je saya buntu. Okey. Tolong kalau yang banyak angin, okey, tolong beli serbuk kebabum ataupun boreh. Okey, tapi kalau susah sangat nak beli boreh, because boreh tu nak wrap ke apa kan. Belilah serbuk kebabum. Itu khusus Umi buat untuk keluarkan angin. So Kak Aizah sebenarnya Kak Aizah ada benda tu tapi kat luar. Kak Aizah kunci pintu. Okey. Saya dah guna manisan mental dalam 1 tahun lebih. Oh, dah setahun lebih. Okey. Okey. Angin ni memang ambil masa lah. Because otot kita kan. Tapi urutlah sentiasa. Okey. Urut sentiasa dan tidur tu. Okey. Tidur tu. Okey. Kalau boleh. Kepala jangan di bawah aircon. Ataupun menghadap kita kan. Sebab kita ada liang roma. Manusia ada liang roma dan angin akan masuk. Pakai stokin. Ya. Pakai stokin. Malam berselimut lah. Selimut lah kita kan. Lepas tu aircon tu kena jaga ataupun kipas kena jaga. Okey. Urut. Okey. Tengok di kulasa. Okey. Selalunya angin ni di sini. Okey. Untuk perempuan ya. Di ketiak. Okey. Urut. Kita akan nampak banyak biji angin. Okey. Di perut pun ya. Jadi urut di situ. Boleh tengok dalam kulusa terapi. Memang ustaz dah letak kat situ. Breakfast saya makan madu dan kurma tapi masih rasa melayang bila tiba waktunya. Berapa biji berapa biji kurma makan? Berapa sudu makan madu? Okey. Melayang ni juga salah satu simptom daripada anxiety ya. Okey. Melayang ni juga simptom daripada anxiety. Tapi gula pun ada juga sebabnya. Okey. Kena makan. Ya, ustaz baru nak cakap. Nasi pun kena makan. Sebab tubuh kita walaupun kita punya penyerapan nutrisi tu tak berapa bagus sebab kita bermasalah kan. Nasi akan bagi kita tenaga. Okey? Breakfast makan nasi. Okey? 717 waktu makan itu kena makan nasi. Okey? Makan nasi, bukan makan mi ke roti ke biskut ke apa, makan nasi. Okey. Lepas tu Kak Aizah ramai juga dapat bagi tahu kan, dia kata Kak pagi-pagi susah nak makan nasi. Okey macam tu. Okey. Untuk memudahkan orang yang nak makan nasi ya. Okey. Malam tu bilas beras. Okey, bilas letak air. Siap-siap. Okey. Jangan masak dulu. Bangun pagi, buang air bilasan. Okey, buang air bilasan, tambah air baru. Okey. Buburlah carrot yang disagat dalam nasi. Okey, bubur carrot yang dah disagat dalam nasi. Buburlah secubit garam pink garam pink. Terus masak. Okey, bila nasi dah masak, untuk kenyang lebih lama, letaklah minyak zaitun. Okey, tuang dalam satu sudu, makan. Kalau dah tak sempat sangatlah, okey. Kalau dah ataupun kalau nak masak lain boleh, cuma masaklah ayam kuah sup ke apa kan, tapi sekurang-kurangnya dalam nasi tu dah ada lauk, dah ada carrot, dah ada sayur. Okey? So itu cara yang paling mudah. Okey. Rindy ayam memanglah adik, tak makan nasi memanglah melayang sayang. Okey. So kena makan nasi. Menu apa yang cun? Dalam e-book banyak menu yang cun-cun. Kita cari dah kat sana. Okey. Kami pergi Sungai Siput sebab akikah kawan. Okey, ustaz dah jawab. Kami pergi Sungai Siput sebab akikah kawan. Tapi ya, itulah
yang Allah nak bagi. Tapi cerita yang pasal mimpi tu tak maulah cerita saya. Okey, urut berapa kali? Kak Aiza urut dengan Umi untuk gastrik 2 kali saja. Yang lain tu untuk servis badan saja, untuk servis sahaja. Maksudnya servis nak urut kurus. Okey. Urut tu minta maaf. Kalau urut untuk anggota badan, okey, 5 kali sehari. Lepas solat urutlah, tak ada masalah. Okey. Okey, Suzaza, Kak Aiza urut dengan Umi 2 kali untuk perubatan gastrik lah, okey. Kali ketiga urut untuk kurus, kali keempat urut pun untuk servis badan. Itu saja, okey. Masih kena urut, ya. Sanisha kena urut sebab kita ini, otot kita kan bergerak, kita sentiasa menggunakan otot. Kita tanpa sedar kita bawa beg berat, kita sapu sampah, kita mop. Of course otot kita akan bengkak. Jadi urut sampai bila-bila lah. Kan, tegang je urut. Untuk yang sebelit tolong urut betis ya. Ustaz kata ajar kami untuk yang sebelit tolong urut betis lebih sikit. Okey, betis dan naik ke atas. Untuk perempuan naik ke atas untuk lelaki tak ada masalah. Naik atas pun tak ada masalah. Simptom ni macam mana nak join group? Muhammad Hussein Muhammad. Okey, nanti cikgu kita, Cikgu Umi Syatira dah ni ya. Okey, Kak Aiza macam mana nak bagi hilang sebelit? Jari the tikus tadi Kak Aiza dah bagi tahu kan? Urut perut pula, urut betis naik atas. Okey, ke atas. Perempuan naik atas ya. Katalah ni betis macam ni. Okey. Untuk lelaki macam ini pun tak apa. Okey. Dan satu lagi selalunya Kak Aiza akan suruh urut perut daripada tepi ni, okey, tepi pinggang kita kat hari-hari ni. Bekas kat kiri ni adalah sistem pencernaan. So kita kita urut perut tu kita tarik sampai ke hari-hari bawah pusat. Okey. Alamak, cikgu dah dekat 2 jam ke? Allah. Hai cahaya kehidupan, namanya tak jumpa, rindu awak. Okey. Urut sebelum tidur. Okey. So, boleh berhenti ya? Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Okey, boleh tanya dalam grup sebab dah 2 jam ni. Sian koma nak tidur. Kan? Penat kan dengan Kak Aiza membebel kan? Bila Kak Aiza bebel ni memang tak berhenti. Okey. So ramai yang minta untuk Kak Aiza buat live. So Kak Aiza dah tunaikan hajat. So Kak Aiza harap apa yang Kak Aiza ajarkan, you all tolong buat, bukan untuk kebaikan orang lain, ni untuk kita. Okey, untuk kita supaya bila kita sembuh, okey, ia akan jadi, kita bantu orang lain, ia akan jadi amal jariah kita. Okey, kita mungkin kurang duit, okey, tapi kita boleh bantu melalui amal jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Okey, bila kita sembuh, sebab itu kita kena sembuh. Okey, kita sembuh ni sebab ramai lagi orang yang masih memerlukan bantuan kita. Okey. So lepas ni kita bagi orang lain pula lah ya, live ya. Okey. Kak Aiza minta maaf kalau dalam grup Kak Aiza ni garang sangat. Okey, Kak Aiza tak garang sebenarnya. Kak Aiza jenis tegas. Kak Aiza tegas untuk apa? Kak Aiza nak tengok you all sembuh. Itu je. Okey, sebab Kak Aiza kadang-kadang Kak Aiza sangat-sangat kasihan. Okey, berintih, menangis kan. Memang Kak Aiza kasihan sebab kita pernah berada dalam situasi itu. Okey. Tapi kena ingat, tak ada siapa boleh tolong kita kecuali diri kita, okey, dan Allah. Sebab kadang-kadang keluarga pun tak faham kita. Kalau kita keluarga faham kita, suami faham kita tu rezeki kita, tapi tak semua orang faham kita, okey? Jangan berfikiran terlalu negatif, walaupun anxiety ni banyak fikir yang negatif, okey?
keluar daripada circle yang negatif, cari orang yang positif. Untuk kita sembuh, orang positif tu juga memainkan peranan yang sangat penting, ya. Okay. So, Kak Aizah rasa Kak Aizah stop kat sini. Kak Aizah minta maaf kalau ada salah silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah, yang buruk itu adalah kelemahan diri Kak Aizah. Okay, so kita jumpa dalam grup. Harap manfaat tu ada melalui perkongsian ni. So yang tu jangan tunggu lama-lama berubat. Okey, jangan tunggu lama-lama. Kalau kita tak mulakan langkah, walaupun langkah itu kecil, selama-lamanya lah kita statik kat tempat tu. Okey, jadi kita mulakan langkah. Okey, kita jumpa lagi. Ini dah pukul berapa? Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, bye.